Dari perspektif Manchester City, kita dah tahu mereka akan cuba spin dengan macam mana cara mereka nak spin sekalipun untuk mengelak daripada dituduh dan didenda. Denda yang seberat keluar daripada liga, mungkin ke championship dan sebagainya, ataupun mungkin dipotong 15 mata macam Juve kena dekat Serie A. Min, anda sendiri ada membawa satu buku. Nak bagi korang faham? Ni buku ni korang boleh baca sebenarnya. Ni pasal Football Leaks. Actually sebenarnya buku ni ditulis oleh penulis daripada majalah Die Spiegel yang sebenarnya yang membuat pasal penyiasatan pasal Man City, bukanlah pasal Man City, yang mengeluarkan cerita di sebalik dengan seorang hacker yang bernama Rui Pinto yang telah ditangkap dan telah dilepaskan. So siapa yang berminat lagi mendalam, buku ni bagus sebenarnya. Dan antara sebab kenapa City terlepas 2 tahun yang lalu di Court of Arbitration of Sport, which is CAS dekat Swiss, adalah disebabkan kesahihan bukti itu datangnya daripada hacker tersebut dan juga Der Spiegel ini sendirinya. Tapi dalam Premier League kali ini, bezanya Eli dan Amin Fuad adalah ia tidak mengikut peraturan sama ada bukti itu boleh ditolak tepi ataupun tidak. Maknanya mereka akan menerima segala bukti yang ada. Yang aku faham sebenarnya kenapa Man City terlepas 2 tahun lepas tu adalah sebab dia ada time bar. Maksudnya benda yang berlaku ketika itu adalah benda yang lepas. Betul. Benda yang lepas. So UEFA rasa macam, ataupun CAS rasa macam kita tak boleh nak dakwa sebab benda tu benda lama. Tetapi kali ini dengan Premier League dia tak ada time bar tu. Betul. Maksudnya kalau 10 tahun dulu pun Premier League akan siasat juga. Kalau benda tu berlaku 20 tahun dulu pun dia akan siasat juga. Betul. So kali ini aku rasa memang susah sedikit lah untuk time bar Man City. satu, dan juga benda yang mungkin inadmissible dalam Court of Arbitration of Sport dalam kes Premier League ni, dengan independent punya pihak yang badan akan, bebas, yang akan menilai. Betul. Tidak dijadikan ukuran semata-mata. Dan kita kena ingat, Man City sebenarnya ini bukan kali pertama dia kena tuduh macam ni. Betul. 2014 dah kena sekali. 2 tahun lepas dah kena sekali. So kalau tanya aku, sebenarnya aku tak surprise ataupun aku tak berapa terkejut lah kali ini mereka terkena dengan tuduhan-tuduhan seperti Kalau ini. Kalau nampak perspektif kenapa diorang 2 tahun lepas, kenapa CAS ataupun Court of Arbitration for Sports keluarkan keputusan dengan kata ada 2 faktor sebenarnya. Satu, kesahihan bukti itu tak dapat dibuktikan secara sepenuhnya. Lagi satu, sebab ada that time bar lah, di mana dan kalau dalam undang-undang general atau basically undang-undang civil, macam kalau benda-benda macam ni 6 tahun dia ada time bar, ikutlah ikut jurisdiction. Tapi usually 6 tahun ataupun 8 tahun dia ada time bar, you dah tak boleh take action on that. So atas dasar itu diorang buat keputusan, boleh fine je lah 10 million kan, and then you can go back to playing European Leagues. Masalahnya kalau kena denda 10 juta, maknanya you bersalah lah sebenarnya, betul tak? Ya, simple lah. Maknanya mungkin antara mungkin diorang berdepan, let's say 20 tuduhan, 10 tuduhan ada. So mungkin dari 30 juta diorang dapat didak sampai 10 million macam tu kan. Maknanya, tapi berbalik kepada Premier denda League, atau hukuman akan dijatuhkan berdasarkan berapa banyak yang disabitkan bersalah daripada 113. berapa banyak yang dapat dibuktikan. Betul. So 113 ni akan mengambil masa yang lebih lama. Satu, Premier League dah cakap awal-awal diorang tak boleh refer balik kes ni kepada Court of Arbitration for Sport, sebab dalam FIFA pun, undang-undang FIFA dah mengatakan bila you ada member, association member of league, contohnya Premier League, one of the members for FIFA kan, Premier League dah establish bila you berdepan dengan kes undang-undang macam ni, you establish your own tribunal untuk menyelesaikan isu-isu dalam liga you sendiri. So in no way kelab seperti Manchester City boleh nak bawa balik ke court, sebab Premier League sendiri dah ada diorang punya independent tribunal lah. Nak bagi orang faham secara simple, benda ni untuk jangka masa 9 tahun, kesalahan-kesalahan ni 113 dari tahun 2009 lah. Mereka menang 3 title. Sekarang ni yang dakwa mereka bukan lagi UEFA, bukan FFP, ada UEFA. Ini adalah di bawah Premier League Profit dan Sustainability punya sistem. So untuk bagi orang faham yang lebih jelas, kenapa Man City kena, dan kenapa, inilah sebabnya bila orang tengok kenapa Newcastle tak spend begitu banyak sekali dalam transfer window. Tapi mungkin kau boleh explain kat penonton mungkin siapa yang tak tahu apa itu FFP sebenarnya. Kenapa, apa maksud general FFP? Lah, recap Financial fair play simple sebenarnya, untuk pemahaman yang lebih jelas. Sebab ramai yang tak faham, yang melihat seolah-olah kalau kau kaya kau tak boleh belanja lebih angka ni. Tak, sebenarnya FFP adalah berdasarkan revenue atau keuntungan yang dibuat oleh Man City, Man United. Contoh macam Man United dah bertahun-tahun keuntungan mereka self-sufficient. Tidak bergantung kepada penaja tertentu dan sebagainya. So, setiap tahun ada income yang masuk dan dia kontra balik dengan berapa banyak yang dia spend. Dekat situlah penentuan berapa banyak yang kau boleh belanja dalam masa 3 tahun. So, FFP UEFA sebagai contoh, kau tak boleh belanja lebih daripada
150 juta negatif daripada kau punya keuntungan dalam 3 tahun. Itu sebagai contoh. Premier League pun lebih kurang sama juga. So, ini yang dikatakan Man City telah pun melakukan kesalahan. Bukan sahaja membelanjakan lebih lah maksudnya lebih. kan. Lepas tu dengan benda-benda macam kau tubuhkan syarikat yang tak wujud dan sebagainya. Ya, buat loan sini sana, sponsorship yang you dapat, you tak letakkan, you tak reflect dalam laporan kewangan you. You kata you bayar Roberto Mancini contohnya untuk season yang dia berada dengan Manchester City, let's say £30,000, tapi sebenarnya you bayar dia £130,000. Ada double contract kiranya. Yes. Lebih kurang. Betul. Macam mula-mula biasa kita dengar kat Malaysia kot. Itulah sebabnya orang kata Pak Arab kaya ni semua. Newcastle sebagai contoh, aku nak bagi contoh kenapa mereka tak spend. Adalah disebabkan faktor tidak ada revenue yang masuk lagi. Walaupun kaya raya, tapi tidak ada revenue yang masuk sebagai bukti bahawa mereka dah ada penaja ni dan sebagainya untuk berbelanja. Apabila masuk Champions League, contoh ada masuk injection duit 150 juta. Kat situ mungkin ada kelonggaran untuk berbelanja, mencari star-star yang lebih besar dan sebagainya. Okey, itu kita tutup kat situ. Tapi apa yang kita nak lihat dari segi denda-denda yang akan dikenakan. Sebab ramai yang merasakan, ini satu lagi benda yang tak faham. Sebab aku tengok ramai sekarang Eli dekat media sosial, maknanya Arsenal confirm menang title lah musim ni. Kena potong 15 poin macam Juve musim. Benda ni semua takkan settle musim ni. Betul. Benda ni akan ambil masa sekurang-kurangnya 2 hingga 4 tahun. Kerana apa, Min? Kau kena faham, benda ni sekadar dakwaan. Lepas ni ada belum kesalahan party lagi, betul, yang akan ditubuhkan untuk menentukan siapa betul, siapa salah dan sama ada charges ni lekat ataupun tidak. Ya, kalau nak tengok dari segi hukuman, banyak orang cakap lah antara pemotongan mata, antara pemotongan mata ada yang kena keluar daripada Premier League, ada yang kata patut replay balik game. So banyaklah hukuman-hukuman yang kita boleh jangkakan kan. Jadi tapi bagi aku sendiri, aku rasa kalau nak bayar denda tak akan efek Man City sebenarnya. Dia orang memang ada banyak itulah duit. Dia. Kan, tu satu. Itu bukan denda bagi aku. Itu bukan denda. Itu sebenarnya senanglah bagi dia orang nak lepas kan. Nombor dua, kalau kita bercakap pasal pemotongan mata pun mungkin season depan, bukan season ni atau season lagi satu pun bagi aku tak efek banyak. Benda yang aku nampak paling efektif longer term ataupun jangka masa panjang adalah mereka sepatutnya disingkirkan daripada Premier League. Premier League. Sebab itu akan memberi impak yang besar yang menunjukkan kalau kau buat macam ni, kau ada buat kesalahan-kesalahan macam ni, engkau tak patut berada dalam Liga Perdana Inggeris. Betul. And benda ni akan membawa kepada senario-senario undang-undang yang lain di mana macam saya kata tadi, kelab dalam Premier League pun akan mencari legal basis untuk diorang nak mengambil tindakan undang-undang kepada Manchester City. Di mana bila diorang that particular season diorang hilang that auto spot pergi Champions League, maknanya diorang hilang possible revenue yang diorang boleh dapat. Yep. I think masa 2015-2016 Manchester United di tangga ke-5 berkongsi 66 poin, Manchester City di tangga ke-4. Tapi Manchester United tak boleh nak pergi Champions League atas dasar goal difference yang berbeza. So benda-benda macam itulah. Tapi at the same time diorang kena faham dalam particular scenario kalau kelab ni nak saman City because of that, diorang kena buktikan yang breach ataupun yang diorang dah langgar rule financial clause tu betul-betul cause that direct loss kepada Manchester United. So dia akan jadi satu proceeding undang-undang yang lain. Betul. So banyak benda yang rumit lah sebenarnya. Satu ni yang 113 financial charges yang tengah didepani oleh Manchester City akan membuka 100 charges yang lain datang daripada entiti berbeza. Satu, sekarang ni Premier League tengah membuat dakwaan terhadap Manchester City sebagai satu kelab. Tapi dalam Manchester City sendiri, dalam kelab tu sendiri, kalau diorang dapati ada individu-individu yang bertanggungjawab yang membuatkan kelab diorang masuk dalam senario macam ni, City sebagai kelab boleh buat another separate proceeding. Faham. Separate legal itu action. Itu sebab benda tu akan lama. Yes. So tak expect macam you nak kata I rasa the most extreme punishment memang akan jadi buang terus daripada Liga oleh Premier League. Betul. Dan di sini di mana kita tengok Championship ke ataupun League One ke yang akan nak ambil diorang sebab tak mungkin lah kita tapi akan itu hukuman paling berat. Ya, betul. Sebabnya implikasinya kepada satu player-player yang ada, dua manager yang ada, tiga macam mana dia kena rebuild balik, itu adalah proses. And transfer ban akan di-applykan juga. Maknanya you turun tapi you tak boleh bawa keluar pemain, you tak boleh bawa masuk pemain. So you dihukum lah itulah. It's gonna be harap-harap Arteta tak ada terlibat